Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni aku nak share pada korang kebaikan-kebaikan jika korang masuk sekolah asrama, sama ada MRSM ataupun SBP. Tapi di sini aku nak tekankan khususnya untuk MRSM, Maktab Rendah Sains Mara Felda. So yang pertama sekali kebaikan yang korang akan dapat iaitu homeroom. Sistem homeroom ni di mana cikgu akan jadi mak ataupun ayah angkat korang semasa korang berada di sana. So macam aku bertuah kerana aku telah mendapat seorang homeroom yang sangat baik dan peramah, dan aku pun sangat suka dengan dia. Jika iaitu Miss Rahmah Wati binti Wanari. So jika Miss tengok video ni, Ida nak ucap terima kasih banyak kerana telah menjaga Ida sepanjang di sana. So macam Miss Rahmah ni, kebaikan yang aku dapat daripada dia, aku jadi anak homeroom dia. Waktu homeroom je, pergi rumah dia, kita orang akan masak, iaitu mesti dia masak bagai. Lepas tu kita orang makan, lepas tu kita tanya khabar, dia cakap, dan best gila, dia sangat caring waktu homeroom. Yang itu yang pertama lah daripada sistem homeroom. Yang kedua, korang juga boleh pinjam duit. Kalau korang tak ada duit ataupun kurang duit, tak cukup duit, korang boleh bincang dengan homeroom korang untuk pinjam duit. Lepas tu later korang bayar lah. Lepas tu kebaikan daripada homeroom juga, korang boleh pergi travel. So kalau korang suka pergi travel, macam aku dapat homeroom iaitu Miss Rahmah yang tak kahwin lagi, dan dia pun tak banyak komitmen. So senang lah jika berbanding korang dapat homeroom yang sudah mempunyai keluarga. Sebab nak pergi travel tu kena fikir 2-3 kali lah. Sebab apa ni, komitmen lah, ada anak lah, tak sesuai untuk anak lah, tak sesuai untuk suami lah, suami ada kerja lah. Tapi macam aku ni, aku dapat Miss Rahmah sangat sporting gila, pergi je mana-mana akan buat apa, kita orang ketua homeroom dia akan pergi check jadual bas. Kalau free, dia akan buat kertas kerja sikit, lepas tu dapat persetujuan dan semua akan pergi tempat yang kita nak tuju tu. So macam setiap tahun ataupun setiap sem akan pergi, setiap tahun dah akan ada jalan-jalan bersama homeroom. So memang best. Itu kebaikan yang pertama, iaitu sistem homeroom. Okey, kebaikan kedua jika korang masuk asrama iaitu korang boleh asah soft skill korang. Dekat MRSM, dekat asrama ataupun SBP, semuanya pandai. Tapi apa membezakan kita antara student satu dengan student yang dua iaitu soft skill kita. Sebab di situ kita akan nampak, dari situ kita akan nampak, oh budak ni pandai tapi soft skill dia kurang, budak ni pandai tapi soft skill dia bagus. So macam mana kita nak develop kita punya ataupun build kita punya self confident ataupun kita punya own soft skill kita boleh sertai volunteer. Mana-mana volunteer ni dia akan memanglah volunteer ni benda tu tak macam korang buat kerja tu secara sukarela. Tapi at the end korang akan perasan korang sertai volunteer tu sebenarnya dia develop korang punya time management, korang punya communication skill dan so on. Dan korang juga boleh sertai ataupun lantik diri korang, ataupun korang nak jadi BOP iaitu Badan Wakil Pelajar, ataupun LDP, Lembaga Disiplin Pelajar, ALK, Ahli Lembaga Operasi, Badan Agama Dakwah dan Kerohanian, Ketua Kelas, Ketua Homeroom, dan apa-apa jawatan saja yang ada di asrama korang tu ataupun di maktab korang tu. So dari situlah kita boleh asah kita punya soft skill kita. Yang ketiga, kebaikan yang korang akan dapat jika korang masuk asrama iaitu rohani korang lebih terjaga. Kenapa aku cakap rohani lebih terjaga? Sebab khususnya waktu bulan Ramadan, korang akan ada tadarus. Itu setiap malam Jumaat korang akan baca Yasin, setiap malam korang akan baca Al-Mulk, khususnya budak perempuan, sebab kita nak hindar benda-benda yang tak diingini berlaku, contoh isteri lah. Lepas tu setiap minggu akan ada usrah macam aku. Usrah tu terdiri daripada Form 1 hingga Form 5. So macam-macam form ada. So dari situ, dari usrah itu kita berkongsi ilmu agama yang kita ada. Sejujurnya sebelum aku masuk MRSM, aku tak pandai baca Al-Quran. Aku tak pandai senang cerita, ilmu agama aku terlalu rendah. Boleh dikatakan berapa persen je, 2% kot macam tu lah, something like that. Tapi aku kenal lah Tuhan bagai.
Dan lepas aku dari situlah, lepas aku masuk MRSM tu, rohani aku lebih terisi. So waktu tu aku macam aku dah malas belajar. Macam waktu tu aku malas belajar, aku lebih fokuskan diri aku untuk isi rohani aku. Dari situ, sebab waktu tu aku nak belajar, aku nak sangat baca Al-Quran. So dari situ aku dapat seorang ustaz, iaitu Ustaz Fuad. Jika Ustaz Fuad tonton video ni, Miss Rahmah ke tonton video ni, siapa-siapa yang tonton video ni, Ida nak ucap terima kasih banyak kerana telah bimbing Ida sehingga menjadi sampai sekarang. Khususnya untuk Ustaz Fuad lah, kerana dia dah bimbing aku sampai aku dah pandai baca Quran, lepas tu kenal ilmu-ilmu agama. Sebab Ustaz Fuad ni best tau. Dia guru pendidikan Islam. Masa kelas dia, kalau dia tak nak mengajar, dia akan suruh student pergi surau. Lepas tu semua student akan pergi surau, ambil duduk, pegang Al-Quran. Lepas tu setiap student kena baca Al-Quran depan-depan dia. Aku bayangkan ramai-ramai, satu kelas macam 30 orang kot. Tak silap aku 30 orang kot. So macam buat satu bulatan dan baca Al-Quran. So waktu tu aku tak pandai langsung baca Al-Quran. So aku mengakulah aku tak pandai baca Al-Quran. Sedikit pun tak pandai baca Al-Quran. Tapi apa yang special Ustaz Fuad ni, dia tak pernah pandang rendah ataupun pandang rendah pada engkau, ataupun dia tak pandang enteng daripada engkau. Kau ni dah form 1, form 2 macam sampai form 4 ke, tapi tak pandai baca Quran lagi. So dia tak pernah, dia akan ajar kau. So dari situ aku macam best gila. Dan cara dia ajar pun best gila. So macam aku waktu tu aku tak pandai baca Quran, aku skip. So maknanya orang sebelah aku baca, so aku tak baca kan, tapi aku dengar lah. Tapi dia suruh dengar. So tapi agak malu lah. Tapi malu-malu pun sekarang aku dah pandai baca Al-Quran. So ilmu agama aku pun dah bertambah, disebabkan aku rasa aku mendapat seorang cikgu agama yang sangat baik. So aku sangat sanjungi Ustaz Fuad. Terima kasih Ustaz kerana telah bimbing saya sehingga saya pandai baca Al-Quran dan tahu sedikit sebanyak ilmu-ilmu agama. So jadi malu pula. Lepas tu korang macam aku cakap, ada usrah setiap malam baca Yasin dan tu je. Lepas tu korang juga akan ada motivasi. Kenapa motivasi ni penting untuk budak asrama? Sebab terutamanya sampai sekarang ni, zaman sekarang ni, terlalu banyak budak ataupun student yang mengalami depresi ataupun kemurungan. Depression is not a job. So kita macam kemurungan ni bukan benda yang kita boleh buat main. So dari situ motivasi ni dia akan macam penting lah untuk kita, untuk setiap orang, untuk menaikkan semangat kita. Tak kisahlah semangat dari segi belajar ke, semangat dari segi ilmu kehidupan ke, semangat dari segi untuk survive ke. So itu semua sangat penting. Sebab itulah motivasi ni sangat penting untuk setiap orang. Kebaikan yang ketiga, korang akan dapat bimbingan cikgu yang terbaik. Macam kita tahu, macam aku tu buat MRSM Felda, ada beberapa cikgu yang berpangkat ataupun mempunyai title guru cemerlang. So dia beza tau cara mengajar cikgu GC dengan guru cemerlang dengan cikgu biasa ni. GC ni dia lebih kepada step-step penting. So senang kita nak skor dalam peperiksaan SPM ataupun PT3. So macam aku tu dan cikgu terbaik ni bukan dari segi mengajar je, dia juga sanggup mengorbankan masa untuk korang. Contohnya Miss Aisyah. Jika Miss tengok video ni, dia nak ucap terima kasih banyak kerana Miss salah satu cikgu yang salah satu cikgu yang mengorbankan masanya untuk bantu student-student yang macam aku, iaitu yang slow learner. Aku ni tak pandai sangat admit. So Miss Aisyah ni cikgu admit. So dia sanggup buat extra kelas lepas asar sehingga waktu maghrib, pukul 7:30 kita balik lah. So lepas asar sepatutnya kita orang kena riadah, tapi siapa-siapa nak pergi kelas dia, siapa-siapa yang rumah subjek admit, bolehlah join kelas Miss Aisyah. So dari situ lepas asar sampai 6.30 ke pukul 7 macam tu, dia akan ajar step by step berdasarkan based on soalan pasir. Maknanya satu soalan dah siap, satu soalan. Tak kisah apa soalan, asalkan semua faham. So dari sini extra kelas ni aku sangat respect dia, sebab waktu asas sepatutnya waktu dia rehat, waktu dia untuk
Maknanya bukan waktu dia dibayar gaji. Maknanya waktu tu bukan semua masa dia sangat korbankan masa untuk belajar dia. So aku sangat respect kepada Miss Aisyah. Terima kasih Miss banyak. Dan sejujurnya kelas ekstra ni, apa yang dia ajar aku faham. Sebab sebelum ni waktu kelas, waktu dia ajar, kadang-kadang ilmu yang dia ajar tu aku tak dapat faham dia tu. Aku tak dapat catch up. Maybe dia laju sikit, dia laju ke, so aku terlalai ke apa ke, malas ke, mengantuk ke apa. So waktu ekstra kelas ni dia memang ajar gila. So aku pun memang bersedia. Dan kadang-kadang dia siap bagi makanan, dia siap jamu kita orang makanan, minuman. So serius aku rasa Miss Aisyah Miss yang paling terbaik sekali di MRSM tu. Terima kasih Miss kerana sudi luangkan masa untuk ajar kita orang yang budak-budak lemah-lemah ni. Sejujurnya aku tak pandai emek. Jika Mr. Nasron ataupun Miss Raja atau Tuan video ni, Idan pun nak ucap terima kasih banyak kerana telah ajar Idan. Kebaikan yang kelima, jika korang masuk MRSM ataupun SBP ataupun mana-mana asrama, korang akan lebih teratur. Kenapa aku cakap teratur? Sebab dia dah sediakan jadual untuk korang. Korang tak perlu buat jadual sendiri. Maknanya daripada 9 pagi hingga 10 aku belajar, lepas tu rehat, tak ada. Dia dah sediakan jadual. Macam aku MRSM Felda. Maknanya bangun pagi, solat subuh berjemaah dekat surau. Lepas tu makan, pukul 7 ada rokok. Lepas tu sampai 7.40. Rokok tu macam perhimpunan lah. Lepas tu 7.40 belajar sampai pukul 10 rehat. Lepas tu masuk kelas belajar lagi sampai pukul 2.30 balik pergi PI, pergi surau semayang zuhur berjemaah. Lepas tu pergi makan. Lepas tu pukul 3 masuk kelas balik, pergi kelas balik untuk prep ni macam self study. Prep ni ada 2 sesi, satu petang dan satu malam. Lepas tu pukul 3 prep sampai asar. Lepas tu asar dengar je azan asar, pergi surau semayang berjemaah. Lepas tu makan. Kalau korang pergi makan. Lepas tu balik pukul 5.30 macam tu korang kena keluar untuk riadah. Sebab kadang-kadang akan ada spot check, semua kena keluar. Kalau macam aku, kadang-kadang aku tak keluar pun. Kita orang macam tu duduk asrama je tidur, duduk college, duduk asrama tidur. Sebab penat kan. Sebab itulah kalau korang duduk asrama, korang akan mengalami satu sindrom, iaitu sindrom tak cukup tidur. Dan sebab itulah korang akan perasan dalam kelas tu tidur kat mana-mana, tidur sebab tak cukup tidur. Dan sampai korang akan pukul 5.30 macam tu pergi riadah, tak kisah pergi bayar apa-apa. Dan korang juga boleh pinjam alatan-alatan riadah, tenis ke, squash ke, bagai. Sampai pukul 6.30, pukul 7 macam tu balik, mandi, dengar azan. Lepas tu pergi surau balik, semayang maghrib berjemaah sampai isyak. Lepas tu antara maghrib dengan isyak tu korang boleh baca Al-Quran. Korang baca Al-Quran. Kalau tak ada ceramah lah, kalau ada ceramah korang kena ceramah. So kadang-kadang ada usrah macam aku cakap tadi, tak ada usrah. Lepas tu macam MRSM ini Ulu Albab. Maknanya setiap tingkatan akan ada surah-surah tertentu untuk kita hafal. Lepas tu akan ada seorang ustaz atau cikgu yang akan dengar bacaan kita macam tasmid lah. Kita boleh hafal kat benda tu. Lepas tu ada satu buku macam buku hafal macam tu lah. Aku lulus ke tak, dah hafal ke belum macam tu. So dah solat sampai isyak, pergi kelas balik. Lepas tu prep sampai pukul 10 ke 10.30. Lepas tu dah habis tu balik pergi makan. Kalau korang nak pergi makan, dah makan. Lepas tu dah makan, balik baru boleh balik asrama untuk tidur. Dan begitulah kehidupan seharian budak-budak asrama. So kenapa cakap tu lah? Sebab even waktu cuti pun korang ada jadual. Maknanya waktu cuti macam MRSM aku ada kawat. Lepas subuh je kena pergi padang kawat dekat Sebelah Pondok Polis Bantuan. Dan polis bantuan tu akan ajar kawat waktu cuti lah. Waktu lain tak boleh sebab waktu lain kelas kan. So waktu cuti dia akan ajar kawat. So kadang-kadang waktu tu kalau dia tak ajar kawat, ada pertandingan bola sepak ke pertandingan apa-apa, so semua akan kena turun untuk pergi support pertandingan tu. Support lah macam melibatkan diri. Tak main pun tak apa, tapi kena pergi, macam kena pergi tengok. So waktu tu kena clear dom ataupun clear asrama. Lepas tu kadang-kadang ada gotong royong asrama tu dia memang wajib. Tapi gotong royong kat sini kadang-kadang kena gotong royong court tenis lah, squash lah,
satu kelas lah, macam-macam. Maknanya apa-apa gotong royong yang melibatkan sekitar kawasan maktab. So itu kebaikan yang kelima. Okay, last kali aku rasa kebaikan yang korang akan dapat kalau korang masuk asrama MRSM, korang student akan diraikan. Apa maksud aku diraikan di sini? Contohnya setiap kali peperiksaan, kalau korang dapat anugerah dekan iaitu 3.5 ke atas, korang akan waktu assembly korang akan dipanggil nama korang one by one. So waktu tu dah macam, oh budak ni pandai, budak ni pandai, budak ni pandai. So, siapa yang tak dipanggil tu biasa-biasa lah. So macam dihargai je lah sebab dapat anugerah dekan, anugerah pengetua lah, anugerah pengetua. Dapat apa entah macam slip, something like that, scroll, tak ada scroll, macam slip lah, slip dekan. Atau lepas tu dia bagi duit ke maksud aku tak ingat sama ada dia bagi duit ke tak. Bukan tu je, korang juga akan diraikan dengan pergi satu macam dijamukan. Macam MSM aku tu kalau dapat je dekan, memang akan pergi makan apa tu Felda disaji. Sebab aku dekat KL pun Felda disaji tu macam something like buffet lah, macam tu lah. Kau makan apa puas, lepas tu balik macam tu lah. Pergi macam dia akan hantar satu rombongan bas. Tak kisah kalau ramai 2 bas, kalau ramai lagi 3 macam tu. Pergi untuk makan, macam untuk menghargai korang je lah. So siapa-siapa yang naik bas waktu tu, oh budak-budak pandai, budak-budak yang macam kita ni biasa-biasa ni, tengok je lah. Tapi itulah pengalaman yang aku boleh share sepanjang aku berada di MRSM Felda.